Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara Rosli, dengan tiga soalan dari saudara. Yang pertama, saudara Rosli menyebut saya seorang OKU yang ada mengalami beberapa sakit kronik. Sakit yang menyebabkan saya sudah tidak mampu berdiri, hanya banyak terlantar di atas katil. Saudara Rosli, sememangnya kehidupan di dunia ini adalah tempat Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita semua. Barangkali Allah Subhanahu Wa Taala menguji saudara Rosli dengan diberikan kepada saudara sakit sehingga saudara tidak mampu berdiri. Bahkan sebenarnya bukan saudara Rosli sahaja seorang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kesemua manusia, kesemua kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang diberi kesihatan diuji oleh Allah dengan kesihatan yang Allah Taala kurniakan kepada mereka, sehingga mereka bakal menghadapi soalan yang begitu banyak di akhirat kelak, sehingga masa, kesihatan, tenaga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Manakala saudara Rosli diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi dengan kesakitan ketika hidup di dunia, manakala saudara Rosli akan bebas dari ditanya berkaitan kesihatan yang dikurniakan, tenaga yang dikurniakan, kerana saudara Rosli tidak memiliki perkara tersebut ketika berada di dunia ni. Namun saudara Rosli diuji dengan kesakitan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi khabar gembira kepada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa-apa yang tidak disukainya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha khataya." Yang bermaksud, tidak ada seorang Muslim yang ditimpa dengan sesuatu keperitan atau sesuatu kepenatan, sesuatu kebimbangan, sesuatu kesedihan. Bahkan tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang Muslim dengan perkara yang menyakiti dia, sehingga kan kata Nabi SAW, duri yang kena pada dia, kata Nabi, illa kafarallahu biha khataya, melainkan semua itu dengan musibah yang melanda dia itu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia. Sehinggalah seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keletihan, kepenatan, kesakitan, dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia tidak memiliki sebarang dosa. Di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tersebut, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Yang bermaksud, sentiasalah seseorang itu diuji dengan bala, sentiasalah seseorang yang beriman, sama ada lelaki maupun perempuan, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bala yang menimpanya, sama ada pada diri dia, pada anak-anak dia, atau pada hartanya, sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma alaihi khati'ah, dia tidak membawa sebarang kesalahan dan dosa sama sekali. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu oleh Al-Imam Tirmizi di dalam kitab sahih beliau, dan Al-Imam Al-Syekh Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Dua hadis yang saya baca sebentar tadi menunjukkan betapa kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang ditimpa musibah, kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang diuji dengan musibah, sama ada sakit dan seumpamanya. Namun dengan syarat, hendaklah kita bersabar ketika menghadapi musibah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Allah Taala menyebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya sahaja orang yang diberi pahala tanpa batasan, iaitulah orang-orang yang bersabar berhadapan dengan ujian yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Perkara ini semua menunjukkan kelebihan yang cukup besar yang dimiliki oleh orang-orang seperti saudara yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dikenakan sakit dan seumpamanya. Itu bahagian pertama jawapan saya untuk saudara. Yang berikutnya, saudara sebut di dalam soalan ini, sejak 2013 saya mula sakit dan sudah tidak mampu untuk berjalan bahkan berdiri. Kesukaran ini menyebabkan saya tidak dapat ke masjid lagi. Dah lama saya tak ke masjid termasuk hari Jumaat. Saya hanya mampu sembahyang di atas kerusi roda sahaja
Apa pendapat Ustaz atas kesukaran saya ini, adakah dibenarkan? Ya, sudah tentu dibenarkan oleh syarak untuk saudara tidak hadir ke masjid menunaikan salat berjamaah. Bagaimana saudara hendak hadir sedangkan saudara untuk berdiri sahaja tidak mampu? Maka saudara dibenarkan untuk salat di rumah sahaja, termasuk salat Jumaat jika saudara tidak mampu untuk hadir ke masjid menunaikan salat Jumaat. Tetapi sesungguhnya sesiapa yang tidak dapat hadir ke masjid, katakan ketika seseorang yang ketika dia sihat, dia datang ke masjid, dia menunaikan kefarduan di masjid, dia menunaikan salat fardu di masjid, tiba-tiba dia ditimpa dengan kesakitan sehingga dia tak mampu datang ke masjid, maka dia dicatat seperti menunaikan salat di masjid. Kalau kita memang katalah sebelum ni saudara seorang yang sihat ataupun seorang yang selalu datang ke masjid, tiba-tiba Allah Ta'ala uji dengan sakit, lalu kita tak boleh datang ke masjid, kita salat di rumah, maka ketahuilah bahawa salat kita di rumah tetapi pahala yang kita perolehi sama seperti pahala menunaikan salat di masjid berjamaah sekalipun kita sembahyang bersendirian di rumah. Demikian juga kalau kita memang sakit dari awal, kita tak mampu, namun kita memiliki hasrat, memiliki niat, memiliki keazaman, kalau sihat kita nak menunaikan salat di masjid, kita juga tetap mendapat pahala seperti ataupun mendapat pahala niat hendak melaksanakan kebaikan, amalan soleh, menunaikan salat jemaah di masjid. Soalan kedua, semasa menunaikan salat, saya menyuruh isteri saya berada di tepi bagi menegur kesilapan bacaan dan rukun sembahyang yang selalu saya terlupa akibat kemampuan ingatan saya sudah tidak berapa sempurna. Adakah ini dibolehkan kerana saya mahu kesempurnaan dalam salat? Ia dibolehkan. Dibolehkan. Bahkan isteri saudara dan anak-anak saudara dianjurkan, diberi galakkan untuk membantu saudara dalam melaksanakan salat sehingga agar solat saudara dilaksanakan secara yang sempurna. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu dalam melakukan perkara-perkara baik dan takwa. Maka salat merupakan salah satu amalan takwa. Maka isteri saudara dan anak saudara, sesiapa yang membantu saudara sehingga saudara dapat melaksanakan salat dengan sempurna, mereka juga tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian soalan yang nombor 3. Dalam solat saya kadang-kala menangis mengenangkan nasib saya yang gagal dalam segala hal akibat sakit saya. Menangis tak apa, menangis disebabkan kita rasa kita menangis kerana kita mengharapkan. Dia jangan menangis kerana menyesal atas apa yang berlaku. Menyesal dalam erti kata kita seperti menyalahkan takdir. Jangan sedemikian, kerana sesuatu yang berlaku ke atas kita tidak lain melainkan itulah yang terbaik untuk kita. Kita bersabar kerana kita diuji di dunia. Berapa lama kita nak hidup di dunia? Paling lama manusia kita ni, masyarakat kita ni hidup di dunia 40 tahun pun, 80 tahun pun rasa macam susah nak sampai. Maka kita bersabar seketika untuk kita mendapat nikmat dan balasan yang kekal di akhirat kelak di atas kesabaran menghadapi ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis bukan kerana menyalahkan takdir, tetapi menangis memohon kepada Allah supaya diberikan kesihatan kepada kita, disembuhkan sakit yang kita alami. Demikian juga menangis supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesabaran kepada kita dan menyempurnakan balasan pahala kepada kita dan memasukkan kita di dalam syurga atas ujian yang Allah Taala kurniakan kepada kita ini. Kita menangis ke arah itu, bukan ke arah yang sebaliknya. Bolehkah saya berdiam diri sebentar lagi bagi meredakan kesedihan saya ini? Ya, boleh. Boleh berdiam diri sebentar bagi meredakan kesedihan ketika di dalam salat. Dibenarkan perkara itu semua. Wallahu a'lam.